Okey, nampak macam tuan tanah di situ. Sebut hantu raya ni meremang sikit Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ni FJ sebenarnya nak buat satu video berkaitan dengan video yang sebelum ni lah yang FJ buat, iaitu tajuk dia Terlalu Jalan Seram. Ini video yang ketiga FJ buat. FJ dah buat rakaman 2 kali video ni, tapi kedua-dua video sebelum ni masalah dari sudut audio lah. Dia jadi macam mana tah, audio dia tak best. FJ dah rakam sampai habis, suara FJ jadi slow lah, apalah, jadi tak best lah. Jadi untuk video yang ini adalah kali ketiga lah. Andai kata kalau video ni masih lagi bermasalah, FJ takkan teruskan lah cerita berkaitan dengan tajuk yang sebelum ni yang FJ nak ceritakan. Okay, pasti korang tertanya-tanya lah apa cerita yang FJ nak ceritakan pada episod kali ni, iaitu berkaitan dengan kisah yang hari tu di Jalan Cenderiang Lama. Setelah FJ upload video tersebut, banyaklah reaksi daripada orang ramai berkaitan dengan jalan tersebut. Ada yang katakan tidak ada masalah untuk melalui jalan tersebut, dan ada juga yang ceritakan akan gangguan yang dialami semasa melalui Jalan Cenderiang Lama itulah. Tapi FJ tengok ramai yang komen yang kata yang pernah lalu keadaan jalan tersebut agak bahaya dan juga menyeramkan. Dan ada satu komen dekat ruangan bawah tu yang diceritakan dia bawa seorang foreigner, warga luar negara, warga Belanda, sebab diorang ni kerja oil dan gas. Jadi diorang kena pergi banyak-banyak tapak mana-mana lah, dia pun tak tahulah kerja diorang tu. Dan diorang lalu jalan tersebut, tapi semasa beliau lalu jalan tersebut, tiba-tiba ada bau busuk waktu diorang lalu jalan tersebut. Dan foreigner tu ataupun warga Belanda tu, dia pergi tegur lah akan bau berkenaan. Jadi selepas dia tegur sahaja akan dia bau something dekat kereta tu, tiba-tiba kereta diorang mati. Tapi nasib baik diorang tu ada 4 orang lah dalam kereta. Jadi bila mati apa semua, diorang pun check lah sama ada kereta bermasalah ke apa ke. Tapi dalam masa yang sama ada seorang rakan diorang yang baca ayat Quran. Dia rasa mungkin mereka ni sedang diganggu dan sebagainya, jadi dia baca ayat suci Al-Quran. Kemudian selepas 10 minit selepas itu, kereta boleh dihidupkan kembali dan mereka beredar lah daripada jalan tersebut. Tapi dalam masa yang sama juga ada kisah yang menyatakan bahawa di jalan tersebut ada kes rompakan, maksudnya kes samun lah. Jadi FJ pun dulu semasa FJ belajar dekat kawasan Kuala Dipang tu, SK Kuala Dipang, FJ pernah dengar cerita lah daripada kawan FJ yang dia praktikal kat Kampar. Dia cerita, ni cerita atas cerita, dia cerita pernah ada berlaku macam kes samun lah. Sewaktu ada kereta ni, diorang baru keluar daripada kawasan air terjun, kemudian mereka telah ditahan dan mereka telah disamun. Jadi orang tu samun kereta, lepas tu samun semualah barang-barangan berharga dan sebagainya, dan diorang ditinggalkan di tepi jalan. Dalam kereta tu ada 4 orang tapi kena tahan. Mungkin ada senjata yang dikeluarkan lah, parang ke apa ke, jadi diorang kena samun, tinggal diorang kat tepi jalan. Okey, itu adalah salah satu kisah yang diceritakan di dalam ruangan komen ini. Tapi AJ tertarik dengan satu kisah ni di mana dia bagikan link. Okey, dia bagikan link. Sekejap dia cari dulu. Okey, dia bagi link kepada FJ yang menyatakan bahawa ada satu channel ni dia tengok dia pernah lalui lah jalan tersebut. Sekejap dia buka dulu, dia cari dulu Okey, ni ada link dia bagi. Dan channel ni pergi ke channel Amar Apal, di mana setelah FJ melihat akan channel Amar Apal ni, FJ rasa beliau ni adalah masyarakat orang asli yang tinggal dekat kawasan sekitar tersebut lah. Okey, yang di mana beliau ni dia buat rakaman pada waktu siang hari untuk melihat keadaan jalan tersebut dan juga pada malam hari. Jadi Amar Apal ni kalau ikutkan channel dia bukanlah channel konten seram, dia banyak cerita tentang kehidupan orang asli dan sebagainya lah. Mereka menangkap ikan dan sebagainya kan. Saudara Amar Apal ni, dia rasa bro kot, sebab dia rasa dia lagi tua daripada dia. Dia pergilah keadaan jalan tersebut dan dia lalui jalan tersebut pada waktu malam. Okay, beberapa malam dia lalu, bukan sekali je. Dia lalu dalam 3 kali lah kalau tengok daripada video tersebut. Dan apabila korang lihat pada malam yang ketiga dia lalu, waktu tu pukul 1 pagi. Sekejap dia buka terus pada ni lah, pada video tersebut. Okey, dikatakan beliau lalu pada malam keempat pukul 12 malam. Okey, ada anak muda yang tengah duduk naik motor situ, tak tahulah, mungkin orang kampung kawasan sekitar tersebut. Okey, yang ini kita tengok yang seterusnya ialah pada malam yang terakhir dia lalu itu. Okey, malam ke-7 pukul 1 pagi dia lalu kat jalan tersebut. Okey, selepas itu dia nampak ada satu kereta daripada arah hadapan
yang sedang memberi isyarat lah, guna lampu tinggi kepada dia. Dan kereta tu terus berjalan dengan laju ni lah, memberi isyarat kepada dia lah. Jadi dia pun mula-mula dia fikir apa benda kan. Selalunya orang macam kes kemalangan ke apa ke di bahagian hadapan jalan, macam itulah keadaan dia. Tapi bila dia lalu ke depan sampai dekat satu selekoh tu, korang tengok betul-betul dalam video ni, okey, dia ternampak ada seorang lelaki yang sedang berjalan kaki pada waktu tengah malam tanpa lampu bicik di dalam hutan, jalan hutan tersebut lah. Seperti yang dia kata kat sini, dia kata mungkin penduduk setempat dia pun nak berhentikan kereta tu kalau korang nampak. Sebab dia mungkin nak tanya kot kenapa lalu jalan tu ke, ada masalah ke. Tapi tiba-tiba dia jadi tak jadi. Dia terus lajukan kereta dia. Dan dia terus, sebab dia seorang-seorang, dia jadi takut. Dia kata dia pun tak berani. Dan dia pun akhir pada rakaman tu, dia kata dia terpaksa lah menghentikan rakaman. Dia terpaksa menghentikan rakaman disebabkan kerana dia nak fokus kepada pemanduan lah. Sebab waktu tu dia pegang kamera. Dia pegang kamera, dia tak letak dekat dashboard ke dekat kaca cermin ke tak. Dia pegang kamera, jadi dia kata dia nak fokus, jadi dia habiskan rakaman tu. Jadi pada hari ke-10 pukul 7.30 lah, dia pergi semula ke arah jalan tersebut. Okay, korang kena tengok video daripada Amar Apal ni. AJ takkan siarkan habis lah, pasal AJ nak korang pergi kat channel dia, korang tengok video ni, lepas tu korang subscribe lah. Kita bagi sokongan kepada kawan kita ni kan. Okay, saudara Amar Apal ni. Jadi setelah dia nampak kejadian tersebut, dia pergi pada hari ke-10. Maksudnya 3 hari selepas tu, pukul 7.30 maghrib macam tu lah, ataupun dah senja dah, dia pergi kat kawasan jalan tersebut. Dan dia rasa seperti ada benda yang memerhatikan dia lah. Dan dia pun rasa macam seram dan sebagainya melalui jalan tersebut. Dan dia pun pergi tunjuk ke arah yang dia nampak orang yang dia nampak pada malam tersebut. Dan dia pun cakap macam dia rasa ada sesuatu dekat jalan tersebut lah. Jadi seperti yang korang tengok lah pada video FJ yang sebelum ni, iaitu yang tajuk dia terlalu jalan seram itu. Okey, pada video tersebut memang FJ ada mention kan kepada korang. Okey, FJ rasa lah kalau korang tengok pada episod yang lepas, episod yang terlalu jalan seram tu, FJ ada mention berkaitan dengan FJ rasa firasat FJ, betul tak? Kalau siapa-siapa yang tengok lah video sebelum ni, FJ rasa firasat FJ apabila FJ melihat gambar yang ada dekat Google Street, FJ terus keluar firasat FJ bahawa mengatakan bahawa ini kalau aku pergi kemungkinan aku kena ganggu. Tapi waktu tu AJ pun tak pasti, itu adalah hanya firasat saja. Tetapi setelah melihat video daripada Amar Apal ni, ianya seolah-olah menguatkan lagi akan AJ punya teori tu lah, AJ punya firasat tu yang menyatakan bahawa jalan tersebut ada sesuatu. Yang ini daripada saudara Amar Apal, AJ tak kenal dia tau, tapi dia kata dia seram lalu jalan tersebut. So AJ tengok daripada gambar pun AJ dah dapat rasakan akan aura yang macam tak berapa elok lah. Sebab tu pada video sebelum ni AJ mention akan firasat AJ tu yang menyatakan bahawa kemungkinan kalau AJ pergi pada waktu tengah malam, kalau contoh AJ bawa member lah, member yang selalu awak, AJ selalu awak tu, kemungkinan kami akan diganggu lah. Sama ada benda tu dia nak merasuk ke apa ke, dalam keadaan macam tu lah. Jadi FJ terus terang cakap kepada korang, satu, jalan tu kemungkinan ada gangguan, itu satu hal. Kemudian yang kedua, jalan tersebut kemungkinan boleh berlaku kes samun lah, seperti ada saudara kita yang mention dalam ruangan komen, dia kata kawasan tersebut kawasan samun. Jadi FJ nak pergi pun dah jadi macam tak berapa berani sangat lah, walaupun keadaan siang ke apa ke, sebab FJ bukanlah orang sekitar tersebut. Kalau kena samun ke apa ke, memang tak balik modal lah. Dan jadi tak tahulah, AJ tak tahu lagi keadaan macam mana nanti kita nak pergi ke arah jalan tersebut. AJ tengah fikirkan. Tapi kalau AJ dapat kontak kepada saudara Amar Apal ni, channel Amar Apal ni, kalau AJ dapat kontak beliau lah, takut-takut korang pun kenal saudara Amar Apal ni, ada kontak ke apa ke. Kalau FJ nak buat video malam-malam, kalau FJ pergi dengan dia, FJ rasa lebih better. Sebabnya beliau tahu akan selok-belok jalan tersebut, dan beliau tahu di mana tempat mungkin hotspot yang mungkin keras bagi beliau lah. Jadi kalau AJ dapat pergi dengan saudara Amar Apal ni, bro Amar Apal ni, lagi best AJ rasa. Sebab dia tahu kalau AJ nak pergi seorang-seorang, AJ tu lah AJ cakap, satu, kemungkinan mungkin akan mengalami gangguan, jadi benda tu boleh jadi semak kepala lah kalau berlaku kan. Kemudian yang kedua ni adalah berkaitan dengan samun lah. AJ paling takut antara dua tu samun lah kan. Kita ada barang-barangan dan sebenarnya ada alatan kenderaan lagi, kalau kena samun memang tak balik modal lah. Itu yang FJ risaukan. Tapi kalau mungkin FJ bawa saudara Amar Apal ni, yang mungkin lah FJ rasa beliau ni adalah masyarakat di sekitar situ ataupun duduk di sekitar situ, FJ rasa tidak ada masalah lah. Dan ada juga yang orang kata tak ada masalah pun lalu di kawasan tersebut dan sebagainya. So itu pengalaman masing-masing lah. FJ pun tak katalah bila orang lalu kat situ mesti kena ganggu ke apa, tak lah. Tapi yelah, FJ
bila FJ pergi tu dia lain sikit lah berbanding dengan orang lain. Itu situasi dia. Sebab FJ sendiri pun bila pergi dalam keadaan, tengok sama ada kadang-kadang makhluk yang ada dekat kawasan sekitar tersebut, sama ada dia nak mencabar ke apa ke, tengok keadaan macam tu lah. Kalau makhluk tersebut jenis nak mencabar dan sebagainya, itu menjadi masalah sikit lah. Tapi kalau jenis makhluk tersebut memang dia ada, tapi dia macam malas nak ganggu ke apa ke, dia tengok orang juga dia nak ganggu, tengok keadaan. FJ selalu gangguan yang melibatkan FJ bawa member ke, di FJ ke, kebiasaannya gangguan-gangguan itu adalah bersifat yang entiti yang ada kat jalan tersebut dia agak macam ada kekuatan lah, ataupun dia nak mencabar. Dia nak mencabar sungguhkan apa yang kami buat ni apa semua. Macam itulah keadaan dia. Jadi itulah AJ harap saudara Amar Rapal tu, kalau AJ dapat kontak, AJ mungkin deal dengan dia untuk pergi dengan dia pada waktu malam. AJ rela duduk dekat sebelah seat penumpang, tak ada masalah. Sebenarnya untuk jalan-jalan seram ni AJ lagi suka untuk duduk di bahagian seat penumpang, kalau korang tanya AJ lah. Sebab kalau AJ duduk dekat bahagian seat penumpang, AJ akan jelas nampak akan keadaan sekeliling lah. AJ bukannya tengok bawah ke apa kan, AJ akan tengok kiri dan kanan. Kepada AJ akan toleh-toleh dan AJ boleh fokus akan penampakan-penampakan yang dia rasa agak abnormal ke apa ke, berbanding kalau AJ bawa kereta. Kalau AJ bawa kereta, AJ kebiasaannya akan fokus kepada jalan. Kebiasaannya lah, sebab AJ takut nanti ada melintang-melintas ke kan. Jadi AJ memang akan fokus 100% kepada pandangan hadapan saja. Pandangan di sekeliling AJ tak fokus lah. Tapi kalau AJ dapat duduk di bahagian penumpang, AJ boleh gerakkan kamera dan sebagainya. AJ lagi suka duduk di bahagian penumpang sebenarnya. Tengok nanti keadaan macam mana, AJ tak pasti lagi. Cumanya AJ nak tanya lah pengalaman korang. Dan jalan cenderang lama tu tak berapa ramai sangat lah orang duk lalu dekat jalan tersebut kan. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman yang orang kena ganggu dekat jalan tersebut tu kurang. AJ pun jumpa hanya beberapa saja. Ada 2 cerita tu macam beratnya kepada betul lah. Kemudian yang lain kata jalan tu pernah lalu tapi rasa seram. Rasa seram dan sebagainya. Ada yang kata dia nasihat kepada AJ, jangan lalu lah kalau boleh kan, ataupun kalau nak lalu waktu siang je, bahaya jalan tersebut. Tapi ada yang kata okey je dan sebagainya. Tu yang AJ tak pasti akan jalan cenderang lama ni. Kalau korang tak percaya, korang buka Google Street sekarang, kat handset ke, dekat komputer ke, korang search jalan cenderang lama, korang tengok daripada Google Street keadaan jalan tersebut. AJ tak tahu lah, firasat AJ macam berat jugalah untuk pergi. Kalau AJ pergi pun mungkin persediaan yang rapi perlu dibuat lah sebelum AJ pergi ke jalan tersebut. Okey, dia tak pastilah sebab ni adalah rakaman ketiga. Dua rakaman sebelum ni berkaitan dengan ni lah. Tajuk AJ nak ulas ni, rakaman tersebut bermasalah dari sudut audio. AJ harap video kali ni okey, janganlah masalah. Sebab AJ kalau masih masalah juga untuk rakaman yang kali ketiga ni, memang AJ takkan buat ulasan lah tentang jalan cenderang lama tu. Berkaitan dengan penampakan yang dah nampak tu, okey, kita pergi pada berkaitan dengan penampakan yang nampak tu. AJ tak pasti. AJ nak tanya kepada korang, kalau korang ada kawan pemburu ke, atuk korang pemburu ke, ataupun ayah korang pemburu ke, ada tak pemburu yang dia memburu pada waktu betul-betul tengah malam lah, pukul 1 malam, pukul 2 malam, dan pemburu itu dalam keadaan sorang-sorang? Ada ke tak ada? Tu yang AJ nak pastikan. Sebab AJ tak tahu, sebab AJ tak ada pengalaman dengan kawan pemburu ke apa. AJ nak pastikan tu je. Adakah waktu pukul tengah malam tu, sama ada pukul 11 sampai pukul 3 pagi tu adalah waktu memang kalau pemburu dia memang memburu pada waktu tu, ataupun sebenarnya pemburu ni dia memburu pada waktu siang hari atau pagi hari ke, atau petang hari. Sebab dia nampak, AJ pun tak pasti keadaan itu. Sebab kalau malam-malam tak berapa nak nampak sangat lah kawasan hutan. Itu satu hal. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan jumlah lah kan. Pemburu ni selalu dia pergi seorang-seorang ke dia pergi dengan 2-3 orang? AJ pun tak pasti. Sebab kalau dalam video tu nampaknya penampakan tersebut adalah seorang-seorang ketika berjalan dalam hutan tu. Jadi saudara Amar Rapal ni pun dia kata dia pun tak pasti adakah orang tersebut orang masyarakat asli di sekitar situ yang sedang memburu dan sebagainya. AJ pernah lah ada pengalaman jumpa orang asli yang sedang berjalan di tepi jalan hutan ketika itu. Tapi diorang kebiasaannya akan jalan 2 ataupun 3 orang. Dan diorang akan jalan berjarak-jarak. Diorang takkan jalan rapat-rapat. Diorang akan jalan macam seorang depan, seorang belakang sikit, berapa langkah, seorang lagi berapa langkah. Itu keadaan yang AJ pernah nampak beberapa kali lah. Tapi tentang seorang-seorang jalan, AJ tak pasti. Satu, sama ada weather memang betul adalah orang betul yang jalan pada waktu ketika itu. Satu lagi, pada pandangan AJ mungkin boleh jadi itu adalah belaan orang di situ ke, yang dia jaga kawasan ke. Macam korang kan pernah dengar cerita tentang hantu raya kan. AJ tak boleh cerita hantu raya kat sini, jadi macam mengemang sikit. Okey, hantu raya ke apa ke yang dia jaga kawasan tersebut, tapi orang nampak macam tuan tanah di situ. Okey, nampak macam tuan tanah di situ. Sebut hantu raya ni mengemang sikit. Okey, dia nampak macam tuan tanah dekat situ. Nampak fizikal dan sebagainya.
Jadi orang ingat dia nampak tuan tanah tu ada kat kebun tu pada malam tu, dia nak curi pisang tu kan. Tapi sebenarnya itu adalah penampakan kepada hantu raya orang tu. Itu yang MJ tak sure sama ada dua keadaan ni lah. Memang betul dia orang ataupun memang dia betul hantu raya. MJ sebut hantu raya ni MJ tak boleh lah. Tiba-tiba rasa macam meremang pula. Sekarang ni MJ bukan yang berada di tempat ramai orang, memang tempat terpencil sikit. So kalau korang nak komen apa-apa, korang komen lah kat bawah. MJ nak habiskan rakaman video ni. MJ rasa nak belah cepat-cepat dari tempat ni, okay? So sampai di sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Dan nantikan video cerita seram, reaksi seram dan seterusnya, okay? Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.